KSSM, Sains tingkatan 4 KSSM, bab 10. Kimia dalam perubatan dan kesihatan. Tolong bersedia. Tolong bersedia dengan buku teks. Okey, kita akan mula bincang tajuk ni lah, bab 10. Okey. So, antara kata-kata kunci yang kita akan jumpa dalam tajuk ni adalah seperti perubatan tradisional, perubatan moden, perubatan komplementari. Ada pula satu lagi. Ini pertama kali dengar perkataan perubatan komplementari. Penyalahgunaan ubat-ubatan. Okay, kita akan sentuh juga berkenaan tu. Radikal bebas. Apa itu radikal bebas? Pengoksidaan makanan, bahan aktif. Okay, itu adalah kata-kata, perkataan-perkataan yang kita akan kerap jumpa dalam tajuk ni dari buku teks. Okey, persoalan-persoalan yang kita perlu jawab terungkai adalah apakah kaedah perubatan yang biasa dilakukan di Malaysia? Perubatan yang macam mana? Yang biasa kita dengar. Apakah jenis ubat yang diberikan untuk merawat pesakit? Okey, jenis-jenis ubat. Okey, kalau pening, sakit perut, sakit hidung, telinga, apa jenis-jenis ubat? Radikal bebas. Tahukah anda apa itu radikal bebas? Pernah dengar perkataan radikal bebas? Siapa pernah? Tak pernah, cikgu. Tak pernah? Okey, kita akan tengok apakah maksud radikal bebas. Apakah kesan bahan antioksidan terhadap radikal bebas? Antioksidan dengan radikal bebas, dia ada tindak balas. Okey, apa hubungan dia? Apakah maksud bahan aktif yang terdapat dalam produk kesihatan? Okey, produk-produk kesihatan tu bila kita tengok dia punya isi kandungan tu ada bahan-bahan aktif. Okey, apa maksud bahan aktif? Jadi kita akan belajar tajuk ni supaya kamu lebih faham ubat-ubatan, suplemen-suplemen yang ada di rumah, label dia tu apa maksud dia, apa kegunaan dia, apa kesan dia. Okey? Baik. Topik 10.1 kita sentuh dulu perubatan tradisional, perubatan moden dan perubatan komplementari. Ada slide tunjuk. Okey, slide dah ada. Baik, nampak? Okey, juga daripada Cikgu Nur Razilah Khalid. Slide ni. Perubatan tradisional, perubatan moden, perubatan komplementari. Okey, perubatan tradisional dulu. Okey, apa yang dimaksudkan dengan perubatan tradisional? Okey, secara definisi, perubatan tradisional ialah kaedah perubatan yang menggunakan tumbuh-tumbuhan, haiwan dan bahan semula jadi yang diaplikasikan secara khusus mahupun gabungan bagi diagnosis dan merawat pesakit. Okey, dia mestilah daripada tumbuh-tumbuhan ataupun sumber-sumber haiwan. Ataupun digabungkan, okey, masuk akar kayu ni, okey, masuk tulang, masuk telinga haiwan ni ke apa ke. Okey, masak dia ke, gabungan. Okey, formulasi khusus digunakan untuk diagnosis. Diagnosis tu apa? Diagnosis tu adalah kaedah untuk mengenal pasti penyakit. Itu diagnosis. Ataupun untuk merawat penyakit. Okey. Jadi perubatan tradisional ni boleh guna untuk kesan dia ni sakit apa. Ataupun dah kita tahu dia sakit apa,
kita bagi dia makan untuk merawat dia. Bukan untuk makan saja, mungkin untuk sapu ke, kurap-kurap sapu. Okey, itu untuk merawat penyakit. Setiap kaum di Malaysia mengamalkan kaedah perubatan tradisional yang tersendiri. Kita sangat untung kat Malaysia ni ada pelbagai kaum. Kita duduk dalam masyarakat yang majmuk. Ada Melayu, ada India, ada Cina, ada Iban, ada Kadazan, ada Dusun. Okey, pelbagai kaum. Dan dalam kaum-kaum ni mesti ada ilmu pengetahuan perubatan tradisional yang diturunkan turun-temurun daripada nenek moyang yang sudah diamalkan dulu-dulu. Okey? Diturunkan ilmu tu kepada anak cucu dan cicit dan diamalkan di dalam kalangan keluarga. Ciri-ciri perubatan tradisional. Okey. Yang pertama, kos rawatannya rendah. Tidak melibatkan banyak-banyak mesin-mesin yang mahal lah. Okey, rawatan menggunakan bahan semula jadi daripada tumbuhan dan haiwan. Itu ciri yang seterusnya. Ciri yang ketiga, keberkesanan rawatannya lebih perlahan dan memakan masa. Okey. Jangan kita kata tak ada kesan ataupun memberi penyakit. Itu topik lain lagi untuk dibincangkan. Okey, mungkin ada setengah-setengah perawatan tradisional tu tidak mendatangkan hasil. Kita tak boleh nak cakap juga sebab tiada kajian yang khusus secara mendalam. Biasanya cakap-cakap orang saja. Kalaulah kaedah perubatan tradisional tu tidak mujarab, takkanlah akan disampaikan turun-temurun daripada nenek moyang. Okey. Ada kesan dia tapi memakan masa yang lama. Okay. Diwarisi dan diamalkan turun-temurun. Pembuktian keberkesanan secara pengalaman. So, pembuktian keberkesanan. Bukti-bukti perubatan tu berkesan melalui cerita-cerita orang, pengalaman orang yang sudah melaluinya, orang yang sudah pernah guna. Okay? Itu dalam istilah baru masa kini kita panggil testimoni. Okay, testimoni tu dia ceritalah, oh dulu saya pakai ubat tradisional ni, sembuh saya punya kurap di kulit. Contohlah ada kurap dekat sini, sapu ubat tradisional, dah hilang. Okay, melalui cakap-cakap mulut. Okay, pengalaman diceritakan oleh orang yang sembuh daripada penggunaan perubatan tradisional. Tapi kajian secara ilmiah boleh dibuat tapi tak banyak orang buat. Okay, sebab itulah kalau kamu berminat, kamu boleh ambil perubatan tradisional tu dan dibawa ke dalam makmal untuk dibuat kajian. Banyak dah orang buat sekarang. Ia menjadi salah satu cabang cabang untuk dikembangkan, salah satu cabang untuk dikembangkan. Okay, perubatan tradisional diadaptasikan dengan teknologi moden untuk kebaikan semua orang. Okay, seterusnya, perubatan moden. Perubatan moden merujuk kepada campuran seni merawat dengan pelbagai bidang ilmu sains yang mempunyai hubungan langsung dengan sains kesihatan dan bioperubatan, melibatkan bidang-bidang seperti perubatan klinikal, penyelidikan perubatan dan pembedahan dalam mengubati penyakit dan merawat kecederaan. Okay, itu adalah definisi perubatan moden. Okay, dia guna ilmu-ilmu sains. Okay, digabungkan dengan ilmu-ilmu sains kesihatan, bioperubatan. Okay, melibatkan penyelidikan. Itu perubatan moden. Ya, kalau kamu tengok dalam gambar pun, praktis doktor-doktor ni pun apabila ada operation, mesti pakai tutup supaya, sebab daripada ilmu, daripada mulut ni boleh keluar wap-wap. Okay, wap udara, pernafasan tu dalam badan kita ni ada banyak, kalau kita ada penyakit ke boleh keluar. So semasa operation tu, badan manusia dibelah, dipotong, terbuka. So kalau batuk kita keluar, ada virus,
melekat terus dekat sel-sel badan manusia yang sedang kena operate tu, boleh menimbulkan komplikasi. Komplikasi tu apa? Masalah. Okey, masalah dalam perubatan. Okey, tengok amalan dia. Mesti tutup mulut, mesti pakai tutup rambut. Okey, semua peralatan-peralatan mesti disteril. Apa tu steril? Dinyah kuman. Okey, cara steril nyah kuman, di steam dulu. Okey, dia punya scalpel, pisau dia ke, gunting dia ke, apa ke, semua akan di sterilize untuk dibuang kuman. So kaedah sterilize tu pun apa yang bising? Kaedah sterilize tu pun hasil daripada ilmu pengetahuan sains. Kita tahu kuman-kuman akan mati pada sekian-sekian temperature panas, kan, temperature steam. Jadi dia guna ilmu tu untuk mengaplikasikan dalam perubatan moden. So peralatan kena sterilize. Okay. Mulut ni ada kuman kena tutup. Okay. Pakaian kena tutup nanti. Kena pakai dia punya baju operation. Okay, lepas operation semua, baju kena tanggal buka, baru boleh keluar bilik operation. Sebab apa? Baju yang sudah pakai semasa operation tu, mengikut pengetahuan sains tu, ada kuman-kuman. Okay, jadi bila seorang doktor sudah habis melakukan operation ataupun pembedahan, dia kena tanggalkan baju operasi, baju pembedahan dia tu, apa nama dia? PPE, PPE dia tu tanggalkan, dan dia barulah dia boleh keluar untuk melakukan kerja-kerja harian lain, untuk berjumpa dengan masyarakat dan sebagainya. Okey, cuci tangan dan sebagainya, itu perubatan moden lah. Okey, berdasarkan ilmu-ilmu sains. Seterusnya, ciri-ciri perubatan moden. Okey, yang pertama, pembuktian keberkesanan secara klinikal. Okey, ada kajian khusus. Okey, dites dulu. Okey, dicatat keputusannya. Okey, guna ubat macam ni, apa kesan dia? Guna dos banyak ni, apa kesan dia? Guna sikit, apa kesannya? Okey, dibuktikan secara klinikal. Kos rawatan yang mahal. Okey, mahal lah sebab sumber-sumber bahan-bahan yang diguna pun bahan-bahan yang sukar untuk didapati. Ataupun bahan-bahan yang sudah melalui banyak proses. Bila banyak proses, banyaklah melibatkan kos-kos. Okey. Seterusnya, rawatan menggunakan ubatan sintetik. Okey, ubat-ubatan sintetik itu apa? Sintetik itu adalah bahan yang dibuat di dalam makmal. Okey, bukan bahan semula jadi yang wujud di alam seperti akar-akar kayu ke, daun-daun ke, kulit-kulit kerang ke, tak. Okey, air laut ke, air sungai, tak ada. Semua itu bahan-bahan sintetik, bukan semua lah, ada juga bahan yang semula jadi dicampur aduk lah. Okay, bahan sintetik kebanyakannya dibuat di dalam makmal. Seterusnya, menggunakan kaedah moden seperti pembedahan, rawatan laser dan radioterapi. Okay, kaedah dia peralatan moden. Laser ni, mesin lah, mesin laser tu dia mengeluarkan satu alur cahaya bertenaga tinggi. Okey, laser, alur cahaya bertenaga tinggi untuk membuat kerja-kerja pemotongan. Okey, kalau kita tradisional tu mungkinlah potong pakai gunting ke, pisau ke. Okey, ada jugalah dia punya scalpel untuk potong-potong kalau doktor nak buat operation kan. Okey, radioterapi. Radioterapi tu, radioterapi. Dan radioterapi, radio wave, gelombang radio. Okey, gelombang radio tu guna untuk scan. Okey, scan dalam perut ke, scan di tangan ke, x-ray untuk scan. Okey, scan tulang. Okey, so tangan tu sakit, tak tahulah patah tulang ke, ada barang masuk ke. Okey, sakit perut, tak tahulah sebab apa, tertelan duit shilling ke, tertelan apa-apa dalam perut. So dia x-ray nampaklah, oh ada duit shilling dalam perut dia. Patutlah baby menangis. Tak tahu baby menangis. Kenapa nangis ni? Mak dia duduk sibuk kerja lain, rupanya anak dia telan shilling. Okey, sakit perut, minum susu tak nak, rupanya pergi scan nampak duit shilling dalam perut. Baby dia makan duit shilling.
Okey, melalui scan, X-ray nampaklah duit siling seketul dalam perut dia tu. Okey, sakit tangan tak tahu kenapa tergeliat ke terpatah ke, scan nampak tulang. Okey, nampak fracture. Okey, tulang patah. Oh, tulang patah. So scan tak perlu tangan kita tu nak potong, nak tengok apa berlaku pada tulang, tak perlu. Kita pakai X-ray. Okey, ada lagi satu alat untuk scan badan kita namanya MRI. Kita dah bincang kenaan MRI dalam tajuk sebelum ni kan, MRI. So MRI ni pula boleh scan badan manusia juga, tapi dia bukan scan tulang. Tulang dia dapat juga, tapi X-ray tu khas untuk tulang lah. MRI boleh scan banyak lagi, cecair-cecair, okay, daging-daging dalam badan manusia tanpa perlu kita potong badan orang tu untuk melihat di dalam. Okay, ada banyaklah cara untuk membuat imbasan image. Scan tu imbasan image. Okay, radio wave, gelombang radio, X-ray dan MRI. Magnetic Resonance Imaging, MRI. Okay, seterusnya rawatan lebih berkesan dan lebih cepat. Ini adalah ciri-ciri lah. Biasanya cepatlah ubat. Dah makan ubat, cepat dia punya kesan. Nampak kesan tu cepat sembuh terus ke apa ke. Okay. Seterusnya, perubatan komplementari. Okay, ini benda barulah pada saya. Dan kita baca sama-sama. Perubatan komplementari secara praktisnya merujuk kepada kepelbagaian kaedah dalam penjagaan kesihatan yang berasal daripada pelbagai bentuk budaya sejak zaman berzaman. Kaedah ini merangkumi dua bahagian utama, iaitu produk semula jadi, senaman badan dan minda. Okey, dia gabungkan dua bahagian. Okey. Produk semula jadi, okey, dia pemakanan, okey, pemakanan kesihatan. Contohnya dia ambil suplemen, mesti minum air sarang burung ke, okey, ginseng ke, pemakanan, amalan pemakanan dan juga senaman badan dan minda. Senaman badan tu macam jogging pagi ataupun buat apa? Tai Chi, okey, Tai Chi pagi-pagi. Biasa ni lebih kepada masyarakat Cina lah, dia ada mengamalkan benda-benda tu. Okey, Tai Chi. Okey, minda. Okey, senaman minda seperti yoga. Okey, senaman minda apa lagi? Bermeditasi. Okey. Kalau yang ke arah keagamaan Islam tu dengan berzikir dan sebagainya. Okey, itu perubatan komplementari. Kaedah ini digunakan bersama rawatan moden bagi merawat sesuatu penyakit seperti rawatan kanser. Okey, biasanya dia bergabunglah dengan yang moden juga. Okey, ciri-ciri perubatan komplementari. Okey, tidak melibatkan pembedahan dan jahitan terhadap tubuh badan. Okey, dia cuba elak operation, okey, pembedahan. Kalau tak perlu bedah, tak perlu. Okey, kita amalkan dulu acupuncture, okey, bekam. Mengambil kira pandangan pengamal dan pengamal perubatan moden dan tradisional. Dia amalkan dua-dua. Yang moden pun amal, tradisional pun dia amalkan juga. Tidak menggunakan ubat-ubatan terapeutik, dadah dan bahan sintetik kimia. So kalau perubatan moden mencadangkan bahan-bahan sintetik ataupun dadah, dia akan cuba elak. Nah, kini ciri-ciri perubatan komplementari. Ubat-ubatan yang digunakan dalam perubatan tradisional, moden dan komplementari. Tengok pada ubat-ubatan dia. Ubat ialah dadah atau bahan yang diambil untuk merawat kesihatan, merawat atau mencegah penyakit. Mengawal kesihatan, merawat atau mencegah penyakit. Itu adalah ubat. Okey. Untuk kawal, contoh orang kencing manis, dia kena ambil pil insulin, okay, untuk mengawal insulin dalam badan. Insulin dia tak cukup, jadi dia kena ambil insulin supaya insulin yang bertepatan, kandungan insulin yang bertepatan dapat membantu untuk menukarkan glukos tu kepada proses dia lah. Okay, untuk proses penghadaman.
bahan-bahan berkanji yang diambil oleh pesakit diabetes. Okey, merawat. Kalau dah sakit tu, ambillah ubat untuk merawat. Okey, pencegahan. Pencegahan ni lebih kepada vitamin lah. Okey, ubat dan rawatan ini perlulah didapatkan daripada pihak-pihak yang bertauliah. Semualah, semua. Untuk yang tradisional, moden dan komplementari pun kita dapatkan ubat ni dengan preskripsi. Okey, preskripsi tu apa? Preskripsi tu dengan anjuran, okey, cadangan oleh pihak-pihak yang ada ilmu lah. Kalau kita ambil ubat moden, tanyalah doktor moden. Kalau ambil ubat tradisional, tanyalah orang yang ada ilmu ubat-ubatan tradisional. Dan yang komplementari, tanyalah orang yang mengamalkan perubatan komplementari. Jangan kita sembarangan je ambil dengan cerita Google, oh ubat ni bagus untuk tu, pergi beli, cari, makan. Tak tahu sesuai ke tidak dengan badan kita. Atau tak sesuai atau tidak dengan kondisi kesakitan yang kita alami. Okey, ubat tradisional. Ubat tradisional ialah ubat yang diperoleh daripada sumber semula jadi seperti tumbuhan, haiwan tanpa diproses secara kimia. Ubat ini diamalkan sejak zaman dahulu kala. Okey, dah kita ulas tadi kan, ubat dia semula jadi, bahan semula jadi. Tidak diolah secara kimia. Contoh-contoh, kita ada aloe vera. Lendiran daripada daun disapu pada kulit untuk mengurangkan kesakitan kulit akibat selaran matahari atau terkena benda panas. Okey, ini biasa orang amalkan. Pokok aloe vera, kalau kamu pandai tanam, tanamlah. Bagus untuk menyejukkan kulit yang kena kesan terbakar ke, kena minyak ke, kena air panas ke. Jangan ikut pula apa saya cakap, mungkin salah. Okey, kamu kena tanya orang bertauliah. Saya mengulas saja daripada slide sebab saya pun kurang juga ilmu bahagian ni. Ginseng, herba yang popular digunakan dalam perubatan tradisional kaum Cina untuk memelihara kesihatan badan. Tradisional lah, ini amalan. Dia orang akan rebus, adalah dia punya resepi ya. Dia akan minum, dia amalkan. Halia ni masyarakat Melayu banyak pakai. Melegakan bengkak dan sengal-sengal pada badan serta menghilangkan angin dalam badan. Angin badan ni pun satu benda juga. Kalau orang-orang yang bahagian yang orang-orang ahli bahagian perubatan ni, perubatan moden, tradisional, komplementari tu, angin badan ni pun suatu benda yang akan dibahaskan juga. Ada yang kata, mana ada angin dalam badan? Okay, ada orang kata, ada angin dalam badan. Saya pun tak tahulah. Kita ikut sajalah orang yang bertauliah. Pokok bunga raya. Ada nilai perubatan. Daunnya melegakan sakit kepala dan merawat masalah keguguran rambut. Macam mana guna dia? Siapa ada maklumat macam mana nak guna daun bunga raya ni? Yalah, baru saya tahu. Betul ke? Kita cuba cari. Quinina. Saya ada pernah buat. Ya, macam mana guna dia, daun bunga raya tu? Kita kena rebus. Rebus, lepas tu mandi? Lepas tu letak apa? Tak tahulah saya nama dia apa. Adalah barang-barang dia, lepas tu rebus. Lepas tu letak minyak sikit. Boleh minyak, tak tahulah minyak apa. Lepas letak minyak, dah rebus tu. Lepas tu kita kena dia goncang-goncang sikit bagi dia pekat. Lepas tu kita bolehlah letak kat rambut kita. Boleh je macam seminggu sekali ke macam tu. So tak ada rambut gugur lah. Masa try tu workout. Oh ya? Dah tak gugur dah rambutnya. Oh, bagus. Saya tak tahu ni. Rambut saya pun gugur banyak betul lah. Dulu lebat, sekarang dah botak. Okey, saya perlu carilah ni rawatan keguguran rambut daripada daun bunga raya ni. Nanti ajar saya, Ashanti ni, cuba tanya mak awak macam mana. Okey? Okey, cikgu. Nanti saya telegram ke cikgu. Okey, gini. Ashanti ni, saya bagi tugasan pada awak supaya menulis dalam bentuk bentuk apa? Bentuk diagram
bentuk poster ke, bentuk apa ke, ubat tradisional daripada daun bunga raya untuk merawat keguguran rambut. Awak sediakan benda tu, nanti awak bentang. Boleh? Okey, boleh. Okay, good Ashantini. Thank you very much. Okay, dapat satu tugasan untuk Ashantini. Terima kasih Ashantini kerana berkongsi. Saya pun excited nak tahu ni. Kalau saya tahu ni, saya akan buat lah ni, daun bunga raya kan? Okay. Terima kasih. Seterusnya, quinina. Quinina ni apa? Kulit pokok kincona. Digunakan untuk membuat ubat penyakit malaria. Mana nak cari daun pokok ni? Kulit pokok ni? Ada yang tahu ke? Ada kat Malaysia ke ni? Quinina ni. Okey, seterusnya ubat moden. Ubat moden ialah ubat yang dihasilkan di dalam makmal untuk kegunaan ramai dan dijual di pasaran secara meluas. Okey, secara meluas lah. Kita banyak kedai-kedai farmasi, klinik. Okey, ini semuanya menjual ubat-ubatan moden. Okey, dijual secara meluas. So, kat Malaysia ni, ubat apa yang paling popular? Ubat moden lah. Kalau orang kata pening kepala, makan apa? Panadol. Apa lagi kan? Paracetamol. Ubat moden disediakan dalam pelbagai bentuk seperti pil, kapsul, pasta. Oh, bukan pasta yang makan tu, makaroni semua tu. Paste. Okay? Dalam bahasa Melayu kita panggil pasta. Paste tu, cecair likat. Okay, dia bukan cecair sebab dia tak mengalir tapi dia likat. Dia bukan pepejar juga, in between pepejar dengan cecair, dia very soft, lembut, sticky ke apa, pasta. Okay, bukan pasta makaroni, linguine semua tu, tak. Ini paste. Okay, ampaian dan larutan. Ampaian ni lain lagi, larutan pun lain juga, cecair. Ini bentuk-bentuk dia. Bergantung pada penggunaannya, ubat moden dikelaskan kepada 3 jenis, iaitu analgesik, antibiotik dan psikoterapeutik. Ada 3 kategori ubat moden. Analgesik, antibiotik dan psikoterapeutik. Apa ni 3-3 ni? Saya pun tak tahu ni. Kita tengoklah slide Cikgu Norazila. Ada tak? Ada. Okey. Ni kalau doktor tengok saya punya presentation ni, pening pada dia. Apalah Cikgu Nik ni mengulas. Tak tahu tapi mengulas juga. Saya tak mengulas. Saya baca slide saja. Saya minta maaf pada semua doktor-doktor. Kalau ada salah silap, tolonglah betulkan. Sama-sama belajar. Okay. Paracetamol, analgesik. Ubat ini berfungsi untuk melegakan kesakitan. Contoh seperti aspirin, paracetamol dan codeine. Oh, rasa sakit. Pening kepala ke, luka ke, nyucuk-nyucuk kepala, rasa peningnya. Rasa nyucuk-nyucuk pun saya pening, doktor. Dia bagilah ubat analgesik. Analgesik yang mana satu tak tahulah. Bergantung kepada doktor. Kita jumpa doktor untuk mendapat preskripsi ubat. Okey, jangan kita pandai-pandai. Lepas awak belajar yang ni, pandai-pandai awak pula pergi farmasi, saya nak ubat analgesik, saya sakit. Pandai-pandai awak pula minta ubat macam tu. Jangan. Okey, kita mesti minta pandangan orang yang bertauliah. Okey, dapatkan preskripsi. Okey, cadangan ubat daripada orang yang berilmu, iaitu doktor anda, daripada hospital ataupun klinik. Yang kita nak belajar ni, nama-nama dia saja. Jangan kau pandai-pandai pula lepas ni. Analgesik, ubat untuk melegakan kesakitan. Contoh seperti aspirin, paracetamol dan codeine. Seterusnya, antibiotik. Ini jenis lain lagi. Ubat ini berfungsi untuk membunuh atau menghalang pertumbuhan bakteria berjangkit. So, bakteria tu dia pandai berkembang. Lepas berkembang pula, kalau kena dekat dengan orang lain, berjangkit. Jadi, untuk membunuh dan menghalang pertumbuhan. Ubat ini dihasilkan daripada kumpulan mikroorganisma seperti fungus,
atau bakteria yang boleh melawan bakteria penyebab penyakit. Bakteria baik. Okey, kumpulan mikroorganisma yang baik. Okay, kita makan dia, so dia masuk dalam perut kita. Perut kita ni dah banyak bakteria jahat, menyebabkan kita cirit-birit, menyebabkan kita muntah-muntah ataupun berak keluar darah ke apa, bakteria. Jadi kita makan bakteria baik untuk melawan bakteria jahat dalam badan kita. Itu antibiotik. Ubat ini dihasilkan melalui sintesis bahan kimia. Ubat ini perlu dihabiskan mengikut dos yang diberikan untuk memastikan bakteria dihapuskan. Okey, bila makan antibiotik, bila doktor bagi antibiotik, kita mesti ikut sukatan yang disuruh, ikut kadar pengambilan seperti yang disuruh. Kalau doktor cakap ataupun di bekas dia ada tuliskan 3 kali sehari. 3 kalilah. Pagi, tengah hari, malam. 3. Kalau 2 kali sehari, makan 2 lah. Pagi, malam. Okey, dia ada kadar-kadar dia tu. Kalau kita tak ikut, nanti tak berhasil. Tak mampu antibiotik yang kita ambil tu untuk melawan mikroorganisma yang ada dalam badan kita. Okey, contoh antibiotik seperti penicillin dan streptomycin. Ini adalah contoh. Cubalah ingat nama dia. Penicillin dan streptomycin. Seterusnya, psikoterapeutik. Ubat ini digunakan untuk merawat pesakit psikiatrik. Psikiatrik itu berkenaan dengan cair-cairan dalam otak. Okey, bila cairan dalam otak tu dia melibatkan emosi, okey. Emosi, otak, emosi gitu. Okey. Ubat ini tidak boleh diambil sewenang-wenangnya dan perlu mengikut dos yang ditetapkan oleh doktor kerana boleh menyebabkan perubahan perasaan, pemikiran dan kelakuan. Okey, dia mengawal emosi. Okey, perasaan, okey, pemikiran. Okey, pemikiran tu melibatkan neuron-neuron dalam otak kita lah. Dan kelakuan. Okey, hasilnya kelakuan. Daripada campuran perasaan, pemikiran boleh membuahkan perlakuan. Okey, bila sedih, perlakuan dia menangis, perlakuan dia mungkin marah-marah. Okay. Bila stres, perlakuan dia mesti nak hentak-hentak ke apa ke, menjerit ke. Okey, itu perlakuan. Daripada perasaan, daripada pemikiran, menghasilkan perlakuan. Ubat ini dikelaskan kepada 3 jenis, iaitu stimulan, antidepresan dan antipsikotik. Okey, stimulan ni ubat untuk merangsang, mengaktifkan otak, badan dan perasaan pesakit. Contohnya amfetamina. Okey, untuk stimulate, untuk stimulan. Makan je, contohnya kalau dia tidur, letih saja, bagi stimulan. Ni saya agak-agak je. Kalau salah, tolong betulkan. Ada ke anak doktor kat sini? Tolonglah kalau kamu tahu, ayah kamu ke, ibu kamu ke selalu bercerita kenaan ni. Kalau lah. Kalau tak ada pun, boleh cari. Kita sama-sama cari. Stimulan, okey. Letih, bagi stimulan tu terus bangun. Merangsang otak dia. Antidepresan. Ubat ini berfungsi untuk mengawal keadaan kemurungan. Contoh imipramine dan amitriptyline. Okey, kemurungan. Nangis saja. Menyorok kat ujung, bucu-bucu, tak nak berkawan dengan orang, depression. Okey, letih selalu tu contoh-contoh depression. Okey, bukan contoh, simptom depresi. Okey, ambil ubat ni, dia akan kawal. Okey, mungkin kurang rasa sedih dia atau sebagainya. Antipsikotik, ubat penenang. Contoh, tranquilizer, barbiturat, dozepin dan haloperidol. Okey, ini untuk menenangkan. Contoh kalau pesakit psikiatrik tu terlampau agresif. Okey, lompat-lompat ke ataupun berlari sana, berlari sini ataupun kerja nak
pukul orang ke, okay, jumpa orang nak pukul, jumpa orang nak marah-marah ke, tu terlampau agresif, dia akan bagi ubat penenang. Okay, antipsychotic. Tu 3 jenis lah. Jenis ubat dalam kategori psikoterapeutik. Okay, rawatan untuk sakit psikiatrik, minda dan perasaan. Perubatan komplementari. Berapa jam dah kita? Hampir sejam lah. Tadi pukul 9 suku, sekarang pukul 10. Lagi berapa minit dah nak sejam. Perubatan komplementari tidak hanya memfokuskan usaha merawat penyakit sahaja, tetapi juga memastikan pesakit sihat secara holistik, merangkumi fizikal, mental dan emosi. Perubatan komplementari ialah rawatan tambahan yang dilakukan bersama dengan perubatan moden dalam merawat pesakit. Komplementari itu dia tambahan. Okay, dia dah buat yang moden, tapi dia usaha untuk menjadi lebih sihat dan lebih sembuh. Okay, dia akan buat perubatan komplementari. Okey, antaranya seperti akupuncture, jarum disteril dimasukkan ke dalam titik-titik tertentu pada kulit yang disebut sebagai titik akupuncture dan kemudian dimasukkan secara perlahan dan lembut. Hal ini dapat merangsang sistem saraf untuk melegakan kesakitan. Saya ada dengar cerita orang yang mengamalkan akupuncture. Badan kita ni banyak saraf-saraf dia. Okey, saraf-saraf tu bukan akupuncture, saya dengar cerita dari perawat saya lah, perawat tradisional, bukan tradisional, dia saya rasa complementary, dia mengamalkan herba-herba. Okay, hari tu dia datang mengurut. Okay, dia cerita badan kita ni banyak dia punya saraf-saraf yang berlingkar-lingkar semua tempat dan saraf-saraf tu dia ada dia punya switch dia. Okay, contoh macam sakit rahim, okay, rahim perempuan. Okay, dia punya saraf tu panjang melingkar dalam badan sampai ke tumit kaki. Okay, tumit kaki. So di tumit kaki tu ada banyak rangkaian dia yang bersambung ke organ-organ penting dalam badan. Okey, tumit kaki. Jadi penting diurut tumit kaki tu. Tumit kaki tu boleh diurut untuk merawat contohnya sakit buah pinggang ke, okey, di rahim ke, okey. Dia ada channel dia bersambung. Okey, jangan kamu ingat badan kita tu kaki-kaki lah, tak berkaitan dengan paru-paru ke, tak berkaitan dengan jantung kan, dia ada kaitan, dia bersambung. Saraf tu bersambung panjang dalam body kita ni. Dan Tuhan Allah SWT buat badan kita tu sebegitu, ada hikmahnya supaya orang mengkaji dan orang berusaha untuk merawat kesakitan. Okey, akupuncture lah antara kaedah yang diamalkan. Kiropraktik ni lah tidak menggunakan ubat, sebaliknya menggunakan kemahiran ahli kiropraktor untuk membetulkan semula kedudukan tulang menggunakan tangan. Kiropraktik berkesan untuk merawat sakit belakang, leher, sakit sendi, sakit kepala dan kecederaan sukan. Dia main tekan-tekan tulang. Okey, tulang terkehel, terkeluar daripada soket dia, dia tolak masuk, lekat balik. Tu mungkinlah. Okey, jangan cakap saya ini yang betul punya yang saya cerita ni, itu anggapan saya sahaja. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita kena cari ahli kiropraktik. Kita panggil dia buat ulasan, baru kita tahu yang sebetulnya. Kita hanya belajar secara saja. Urutan tradisional ialah urut kaedah untuk memanipulasi tisu lembut badan menggunakan tangan, jari dan penumbuk. Urut didapati dapat melegakan keresahan, kesakitan, keletihan, ketegangan otot dan masalah urat saraf. Okey, urutan. Homeopati, ubat yang sesuai diberikan kepada pesakit berdasarkan gejala yang ditunjukkan atau dimaklumkan oleh pesakit seperti demam, rasa sakit atau batuk. Ubat yang diberikan menguatkan keupayaan tubuh melawan penyakit dan yang menyerang
bukannya menyediakan bahan untuk membunuh kuman penyakit tersebut. Okey, homopati tu menurut sinilah. Jadi kalau orang-orang homopati dengar, kalau saya salah saya minta maaf. Saya ulas daripada sini saja. Okey. Ubat-ubatan tu semula jadi dan diambil untuk menguatkan badan. Okey, badan tu kuat barulah dapat melawan penyakit. Sebab secara semula jadinya badan kita ni adalah self-healing. Yang ni saya dapat daripada pengamal perubatan alternatif. Okey, badan kita ni sebenarnya self-healing secara asalnya. Okay. Kalau kita jaga betul-betul pemakanan kita yang baik-baik dan betul daripada kecil dah diamalkan pemakanan yang baik, badan kita ni tak rosak. Okay. Dan badan kita ni mampu self-healing. Kalau kena serangan bakteria ke penyakitnya, kita ada kaedah untuk self-healing. Terapi herba menggunakan tumbuhan atau bahagian tumbuhan yang memiliki khasiat untuk mengubati penyakit. Penggunaan herba lebih diyakini oleh ramai kerana sumber semula jadi tidak mendatangkan kesan sampingan dan tidak mengandungi kandungan dadah yang memudaratkan kesihatan. Herba-herba. Saya ada kawan juga yang buat ubat-ubatan herba. Penggunaan ubat-ubatan manusia dan ubatan daripada sumber semula jadi. Ubat dihasilkan daripada dua sumber, iaitu sama ada buatan manusia, sintetik atau daripada sumber semula jadi. Ubat tradisional biasanya diperoleh daripada sumber semula jadi, manakala kebanyakan ubat moden dihasilkan oleh manusia menyediakan sebatian kimia yang mempunyai struktur molekul yang sama atau hampir sama dengan struktur molekul bahan aktif dalam satu ubat tradisional. Jadual perbandingan. Panjang lagi ke slide ni? Lagi. Oh, panjang tajuk kita. Oh, sikit lagi. Tak apalah, kita habiskan. Perbandingan ubat buatan manusia dan ubat semula jadi. Okay, yang pertama, dihasilkan dalam makmal, dikomersialkan secara besar-besaran untuk kegunaan ramai. Contoh vitamin C dalam bentuk pil. Okay. Semula jadi diperolehi daripada tumbuhan dan haiwan. Contoh vitamin C daripada buah. Of course, dalam buah-buahan tu ada vitamin C, ada serat, ada garam galian dan sebagainya. Perlu diambil secara berterusan, biasanya untuk penyakit kronik atau berhenti apabila telah sembuh. Okey, itu perubatan ubat buatan manusia. Ubat semula jadi perlu diambil atau diamalkan secara berterusan dalam jangka masa yang lama. Okey. Ubat moden, bukti penyembuhan berdasarkan ujian klinikal. Manakala ubat tradisional, bukti penyembuhan melalui kepercayaan dan pengalaman orang terdahulu. Ini saya cakap tadi, testimoni. Berisiko mendapat kesan sampingan jika digunakan tanpa nasihat doktor, pesakit tidak mengikut dos yang betul. Sama juga ubat tradisional pun ada risiko juga. Berisiko mendapat kesan sampingan jika digunakan tanpa nasihat doktor. Pesakit tidak mengikut dos. Samalah dua-dua ni. Sama. Okey, mestilah rujuk kepada ahlinya, orang yang pakar dalam bidang dia. Okey, kalau nak ambil bahan semula jadi, buat ubatan tradisional, tanya orang yang buat kajian berkenaan perubatan tradisional. Okey, nak ambil perubatan doktor moden, dapat preskripsi doktor untuk ubat-ubatan. Jangan kau pandai-pandai pula. Kesan penyalahgunaan ubat-ubatan. Ubat mesti digunakan dalam tujuan yang betul, iaitu menyembuhkan penyakit. Penyalahgunaan ubatan berlaku apabila seseorang menggunakan ubat-ubatan dengan cara yang salah, seperti menggunakan ubat bukan untuk tujuan menyembuhkan penyakit dan mengambil ubat tidak mengikut preskripsi doktor. Hal ini mengakibatkan risiko kesan sampingan. Kesan sampingan ialah kesan yang tidak diingini daripada penggunaan ubat. Seterusnya, kesan menyebabkan kematian, jadikan ubat tu kurang berkesan, penyakit tidak sembuh. Okey, ada alahan, muntah, sakit kepala, demam, pengsan, ketagihan ubat. Okey, seperti ubat batuk. Okey, ambil secara berlebihan boleh menyebabkan ketagihan. Okey, itu saja tajuk 10.1. Ada sebarang soalan?
ada cikgu. Tak ada. Okey, tak ada. Kita ambil gambar dulu. Tak gambar lagi kita ni. Nanti nak buat report. Okey, semua senyum. 1, 2, 3. Saya je lah yang senyum. Awak tak buka kamera. Okey, itu saja untuk hari ni. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.